Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Wang kertas yang memaparkan wajah Ratu Elizabeth II dikekalkan walaupun selepas kemangkatan monarki paling lama bertahta dalam sejarah Britain itu. Ini disahkan Bank of England menerusi satu kenyataan. Pengumuman mengenainya akan dilakukan selepas tempoh berkabung. Sementara itu, Gubernur Bank berkenaan Andrew Bailey mengucapkan takziah terhadap kemangkatan Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth II adalah kerabat diraja pertama yang wajahnya dipaparkan pada wang kertas Bank of England. Dalam pada itu, beberapa acara sukan di Britain dibatalkan sebagai menghormati kemangkatan Ratu Elizabeth. Antaranya hari kedua perlawanan penentuan kriket England menentang Afrika Selatan. Turut dibatalkan Liga Domestik England dikenali sebagai Piala Rachel Hayhope Flynn. Liga Bola Sepak Inggeris EFL juga mengambil keputusan sama, menyaksikan dua perlawanan hari ini dibatalkan. Dalam pada itu, media Britain melaporkan Liga Perdana Inggeris mungkin membuat keputusan menangguhkan perlawanan hujung minggu ini. Sementara itu, klub gergasi England Manchester United tewas 0-1 kepada Real Sociedad di Old Trafford dalam aksi kumpulan E Liga Eropah awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan dijaring pemain tengah penyerang dari Spanyol Brais Mendes pada minit ke-59 menerusi sepakan penalti. The Red Devil hampir mendahului selepas 35 minit, namun jaringan Cristiano Ronaldo tidak disahkan kerana offside. Aksi kumpulan A pula menyaksikan pendahulu Liga Perdana Inggeris Arsenal menewaskan FC Zurich 2-1. Pasukan pelawat itu memperoleh gol menerusi Marquinhos dan Eddie Nketiah masing-masing pada minit ke-16 dan 62. Awal pagi tadi, Ratu Elizabeth II mangkat pada usia 96 tahun. Istana Buckingham dalam kenyataan ringkas mengesahkan baginda mangkat di Istana Balmoral, Scotland. Serentak pengumuman itu, bendera di United Kingdom dan negara-negara Commonwealth diturunkan separuh tiang. Dengan kemangkatan Ratu Elizabeth, putera sulung baginda, putera Charles, secara langsung menaiki tahta sebagai raja. Sementara itu, putera Charles yang diangkat sebagai Raja Charles III menyifatkan ibunya Ratu Elizabeth pemerintah yang dihormati dan disayangi. Kehilangan itu akan dirasai di seluruh dunia. Demikian menurut kenyataan dikeluarkan Istana Buckingham. Kebakaran hutan yang berlaku di luar Los Angeles meningkat 2 kali ganda dalam tempoh kurang 24 jam. Beribu-ribu orang diarah dipindahkan susulan api yang marak dan merebak ke kawasan seluas 19,000 ekar. Menurut kenyataan Jabatan Perhutanan dan Pelindungan Kebakaran California, CAL FIRE, api marak di bahagian timur, selatan dan utara. Setakat ini 2 orang terkorban. Dilaporkan suhu berulang kali melebihi 43 darjah Celsius di beberapa bahagian California, Nevada dan Arizona. Korea Utara negara senjata nuklear. Pyongyang meluluskan undang-undang yang secara rasminya mengisytiharkan Korea Utara sebagai negara senjata nuklear. Demikian menurut laporan media rasmi kerajaan hari ini. Laporan itu memetik pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sebagai berkata status tersebut tidak boleh diubah dan Pyongyang tidak akan menyertai sebarang rundingan pelucutan senjata nuklear. Seorang pegawai kanan kumpulan Daesh ditahan pasukan keselamatan Turkiye. Suspek dikenali sebagai Komander Abu Zaid atau nama sebenar Bashar Khattab Ghazal al-Sumaidai. Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan berkata berdasarkan maklumat lelaki itu dipercayai merancang memasuki Ankara secara haram. Dalam pada itu, media tempatan Turkiye mendedahkan lelaki tersebut dikenali sebagai Abu Hassan al-Hashimi al-Qurashi, seorang warga Iraq yang merupakan pemimpin baharu Daesh. Akhir sekali, tenis terbuka Amerika Syarikat.
Pemain pilihan kelima kejohanan Ons Jabeur melakar sejarah apabila menjadi wanita pertama Afrika mara ke pelonan akhir Wimbledon. Jabeur, 28 tahun dari Tunisia, berjaya menewaskan Caroline Garcia 6-1-6-3 di pusingan separuh akhir. Jabeur dijadual bertemu sama ada Iga Swiatek, penghuni ranking pertama dunia, atau Aryna Sabalenka dari Belarus pada Ahad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.